Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM. Bab 5 pembentukan Malaysia di bawah tajuk kecilnya reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Reaksi awal terhadap gagasan Malaysia terdapat dua reaksi. Yang pertama, reaksi tempatan dan yang kedua, reaksi negara jiran. Di bawah reaksi tempatan terdapat 5 negeri yang memberikan reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Yang pertama, Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, Sarawak. Yang ketiga, Sabah. Yang keempat, Singapura. Dan yang kelima, Brunei. Manakala reaksi negara jiran pula ada 3 negara, iaitu Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Baiklah, kita lihat reaksi tempatan dahulu. Persekutuan Tanah Melayu memberi sambutan yang baik terhadap cadangan pembentukan Malaysia. Sambutan yang baik ini daripada penduduk dan juga parti politik di Tanah Melayu. Parti politik bersetuju dan menerima cadangan pembentukan Malaysia, tetapi berbeza pendapat dalam perlaksanaannya. Contohnya, UMNO menyokong penuh rancangan Tunku Abdul Rahman untuk membentuk Malaysia. Seterusnya, reaksi Sarawak. Di Sarawak terdapat reaksi yang menyokong dan juga reaksi yang menentang. Kita lihat reaksi yang menyokong dahulu. Reaksi yang menyokong adalah daripada parti SCA, Barjasa, PANAS dan juga Pesaka. Kemudiannya dibentuk Parti Perikatan Sarawak. Parti Perikatan Sarawak ni adalah parti yang merupakan gabungan daripada SECA, Barjasa, PANAS, Pesaka dan juga SNAP. Sebelum wujudnya Parti Perikatan Sarawak ini terdapat 4 parti yang menyokong, iaitu SECA, Barjasa, PANAS dan juga Pesaka. Formula untuk parti yang menyokong ni adalah SECA berjasa, panaskan Pesaka. SECA berjasa buat apa? Berjasa, panaskan Pesaka. Okey, tengok penerangan formula. SECA merujuk kepada SECA juga, SCA juga. Berjasa merujuk kepada Barjasa, sama pada huruf BE. Kalau Barjasa, BA. Jadi berjasa merujuk kepada Barjasa. Panaskan merujuk kepada Panas dan Pesaka merujuk kepada Pesaka. Jadi ada beberapa parti yang menyokong pembentukan Malaysia, ada 4 parti. Formulanya SECA berjasa, panaskan Pesaka, iaitu SECA, Barjasa, PANAS dan juga Pesaka. Kemudiannya parti-parti ini semua bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak, termasuklah parti SNAP. Okey, itu parti yang menyokong. Manakala parti yang menentang pula ada 2, iaitu SUP dengan SNAP. 2 parti yang menentang, iaitu SUPP dengan SNAP. SNAP di awalnya menentang sebelum menyokong untuk membentuk Parti Perikatan. Dia bergabung dengan parti-parti yang lain. Okey, kita tengok penerangan satu persatu. Di Sarawak, parti yang menyokong membentuk Parti Perikatan Sarawak, iaitu gabungan SECA, Barjasa, PANAS, Pesaka dan termasuk SNAP. Parti Perikatan Sarawak ini kemudiannya dikenali sebagai Sarawak Alliance yang ditubuhkan secara rasmi pada Januari 1963. Manakala parti yang menentang ada 2 parti, iaitu SUP dan SNAP. SNAP kemudiannya menyokong kerana mendengar cadangan daripada Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia. Cadangan Setia Kawan Malaysia ni kita akan belajar dalam tajuk seterusnya nanti, iaitu berkaitan dengan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jadi kesimpulannya, di Sarawak terdapat rakyat dan juga parti yang menyokong dan juga terdapat yang menentang. Yang menyokong pada awalnya adalah 4 parti, iaitu formulanya SECA berjasa, panaskan Pesaka. SECA Barjasa, PANAS dan juga Pesaka. Parti-parti ini bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak bersama dengan SNAP. Manakala parti yang menentang ada 2, iaitu SUP dengan SNAP. Walau macam mana pun, SNAP kemudiannya menyokong dan bergabung bersama dengan parti yang lain dalam Parti Perikatan Sarawak. Okey, seterusnya kita lihat Sabah. Sabah pada peringkat awal, penduduknya berasa curiga dan bimbang terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Penduduk di Sabah pada peringkat awal berasa bimbang
dan curiga terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Kenapa mereka bimbang dan curiga? Sebab Sabah sedang berkembang dalam kegiatan perdagangan dan perkhidmatan awam serta terjamin keselamatan di bawah pentadbiran British. Lihat ada 3 sebab yang utama mereka bimbang. Yang pertama dari segi ekonomi, iaitu kegiatan perdagangan berkembang. Yang kedua dari segi politik, iaitu perkhidmatan awam yang baik. Dan yang ketiga dari segi sosial, iaitu keselamatan mereka terjamin. Ingat ada 3 sebab kenapa mereka bimbang dan curiga terhadap rancangan Malaysia. Yang pertama dari segi ekonomi, iaitu kegiatan perdagangan berkembang. Dari segi politik, iaitu perkhidmatan awam yang baik. Dan dari segi sosial, iaitu rakyat yang selamat di bawah pentadbiran British. Selain itu, penduduk juga bebas menjalankan aktiviti harian mereka dan mendapat tiada keperluan untuk bergabung membentuk Malaysia. Ingat Sabah ni pada peringkat awal bersetuju tak bergabung? Tidak bersetuju. Kerana penduduk merasa bimbang dan juga curiga. Kenapa bimbang dan curiga? Sebab dari segi ekonomi mereka maju, iaitu perdagangan. Yang kedua, politik mereka baik, iaitu perkhidmatan awam. Dan yang ketiga, rakyat hidup dengan selamat dan bebas menjalankan aktiviti harian mereka. Namun, walaupun demikian, terdapat parti yang menyokong pembentukan Malaysia, iaitu parti UNKO, UNKO, kemudiannya USNO, USNO, kemudiannya PASUK Momogun dan Sabah Chinese Association. Kesemua parti ini bergabung dalam Parti Perikatan Sabah, di mana Parti Perikatan Sabah ni adalah hasil gabungan daripada UNKO, USNO, PASUK Momogun, Parti Demokratik dan Sabah Indian Congress. Manakala pemimpin dan penduduk di Sabah menentang kerana yang pertama, mereka mahukan kemerdekaan secara berasingan. Mereka tak mahu pun bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu tapi nak merdeka secara berasingan. Yang kedua, menganggap Tanah Melayu terasing dan terlalu jauh daripada Sabah. Kemudiannya, Parti Barisan Bersatu dibentuk yang merupakan hasil gabungan SUPP, Parti Rakyat Brunei, pimpinan AM Azhari, UNKO, sebelum UNKO menyokong Malaysia. Jadi Barisan Bersatu ni ada berapa parti yang bergabung? 3 parti, iaitu SUP, Parti Rakyat Brunei dan juga UNKO. Okey, kemudiannya kita lihat Singapura. Singapura juga terdapat parti yang menentang dan juga parti yang menyokong. Parti yang menyokong ada 2 parti, iaitu People Action Party ataupun singkatannya PAP. Yang kedua yang menyokong adalah Parti Buruh Singapura. Satu lagi pihak yang menyokong adalah pedagang dan juga pengusaha industri. Jadi semua ada berapa pihak yang menyokong? 3 yang menyokong, iaitu People Action Party, Parti Buruh Singapura dan juga pedagang dan pengusaha industri. Manakala yang menentang pula ada 2 parti, iaitu Parti Rakyat Singapura dengan Parti Barisan Sosialis. Ada 2 parti yang menentang dan 2 parti yang menyokong. Tengok, 2 parti yang menyokong dengan menentang ni nama mereka hampir sama. Kita lihat yang pertama. Kalau yang menyokong yang pertama adalah parti People Action Party. Bila disebut people membawa maksud rakyat. People ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada rakyat. Jadi parti yang menyokong adalah People Action Party. Dan yang menentang adalah Parti Rakyat Singapura. Kalau people membawa maksud rakyat, jadi yang menentang adalah Parti Rakyat Singapura. Ingatlah, parti yang menyokong adalah People Action Party dan parti yang menentang adalah Parti Rakyat Singapura. Kenapa dua-dua ni hampir sama? Sebab people dalam bahasa Inggeris kalau dalam bahasa Melayu membawa maksud rakyat. Jadi yang menyokong adalah parti People Action Party dan yang menentang Parti Rakyat Singapura. Yang kedua, parti yang menyokong adalah Parti Buruh Singapura dan hampir sama juga sebutannya adalah dengan parti yang menentang, iaitu Parti Barisan Sosialis. Kenapa cikgu kata dua-dua parti ni hampir sama sebutannya? Sebab kalau kita lihat, dua-dua parti ni dia ejaan bermula dengan huruf B, iaitu buruh dengan barisan. Sama juga dengan Singapura. Singapura bermula daripada huruf S dengan sosialis. Sosialis pun bermula daripada huruf S.
Jadi parti yang menyokong adalah Parti Buruh Singapura, manakala yang menentang adalah Parti Barisan Sosialis. Dua-duanya ada huruf B dan juga S. Buruh Singapura dengan Barisan Sosialis. Jadi semua sekali di Singapura ada berapa parti yang menentang dan juga menyokong? Yang menyokong ada 2 parti dan yang menentang pun ada 2 parti. Kalau parti yang menyokong adalah People Action Party, manakala yang menentang Parti Rakyat Singapura. Parti yang kedua yang menyokong adalah Parti Buruh Singapura dan yang menentang adalah Parti Barisan Sosialis. Dan tambahan untuk yang menyokong adalah daripada golongan pedagang dan pengusaha industri. Okey, kita lihat huraian untuk parti yang menyokong dan menentang di Singapura. Di Singapura, parti yang pertama yang menyokong adalah People Action Party, singkatan dia PAP, yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Yang kedua, Parti Buruh Singapura menyokong namun menganggap sukar dilaksanakan. Yang ketiga adalah pedagang dan pengusaha industri. Mereka menyokong kerana Malaysia dapat membuka pasaran yang lebih luas lagi. Okey, manakala parti yang menentang adalah 2 tadi, iaitu Parti Rakyat Singapura dan juga Parti Barisan Sosialis. Parti Barisan Sosialis menentang kerana menganggap Malaysia sebagai penjajahan baru dan mencadangkan pandangan rakyat diperolehi dahulu. Okey, seterusnya kita lihat Brunei. Brunei juga terdapat pihak yang menyokong dan juga pihak yang menentang. Okey, yang menyokong dahulu. Yang menyokong adalah daripada Sultan Brunei sendiri, iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. Dan juga daripada rakyat Brunei pada peringkat awal. Jadi Sultan Brunei dan juga rakyat Brunei pada peringkat awalnya menyokong pembentukan Malaysia. Manakala yang menentang pembentukan Malaysia adalah daripada Parti Rakyat Brunei pimpinan AM Azhari. Jadi Brunei terdapat pihak yang menyokong dan juga menentang. Yang menyokong ada 2 pihak, iaitu Sultan Brunei sendiri dan juga rakyat Brunei pada peringkat awal. Manakala yang menentang adalah daripada Parti Rakyat Brunei, iaitu pimpinan AM Azhari. Okey, kita lihat penerangan. Yang menyokong tadi ada 2 pihak, iaitu Sultan Brunei, iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin dan juga rakyat Brunei pada peringkat awal. Tetapi mereka mahukan kemerdekaan terlebih dahulu. Manakala yang menentang adalah daripada satu-satunya parti, iaitu Parti Rakyat Brunei yang dipimpin oleh AM Azhari. Kenapa mereka menentang? Ada 3 sebab mereka menentang. Yang pertama, mereka mahu bergabung dengan Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. Yang kedua, mereka berpendapat penubuhan Malaysia merupakan cara British mengekalkan pengaruh. Bermaksud British masih lagi nak menjajah negeri-negeri berikut. Dan yang ketiga, mereka bimbang Brunei akan kehilangan sebahagian kekayaan. Jadi ada 3 sebab kesemuanya. Yang pertama, nak membentuk satu kesatuan. Yang kedua, berpendapat British ingin mengekalkan pengaruh mereka. Dan yang ketiga, takut Brunei hilang kekayaan. Okey, dan yang terakhir adalah reaksi negara jiran. Bila disebut negara jiran, ada 3 negara jiran yang utama. Yang pertama, Thailand. Yang kedua, Indonesia. Dan yang ketiga, Filipina. Baiklah, kita lihat satu persatu. Thailand menyokong pembentukan Malaysia kerana dapat memperkuat usaha ke arah keamanan rantau Asia Tenggara. Sebab pada ketika ini, Asia Tenggara terkenal dengan serangan daripada komunis. Jadi, Thailand menyokong pembentukan Malaysia sebab nak pastikan Asia Tenggara ni jadi kuat. Yang kedua, Indonesia. Indonesia tidak menentang pada peringkat awal. Ini dapat dilihat di mana Dr. Muhammad Hatta, iaitu naib Presiden Indonesia, dan Dr. Subandrio. Jadi ada 2 doktor di situ, iaitu Dr. Muhammad Hatta dan Dr. Subandrio. Mereka mengalu-alukan pembentukan Malaysia. Ini pada peringkat awal. Manakala Filipina terus menentang pembentukan Malaysia kerana Presiden Filipina pada ketika itu, iaitu Macapagal, menuntut hak ke atas Sabah. Jadi reaksi negara jiran ada 3 reaksi, iaitu menyokong,
tidak menentang dan juga menentang. Yang menyokong adalah Thailand, sebab Thailand rasa melalui pembentukan Malaysia dapat menguatkan lagi rantau Asia Tenggara ataupun Asia Tenggara sahaja. Yang kedua yang tidak menentang ataupun tidak memberikan reaksi adalah Indonesia. Sebab Indonesia mengalu-alukan pembentukan Malaysia. Dan yang menentang, sangat menentang adalah Filipina. Sebab Presiden Macapagal menuntut hak semula ke atas Sabah. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244 iaitu 10 markah. Okey, kita bincang satu persatu. Soalan A dulu ditanya. Nyatakan dua parti yang bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak. Bila disebut Sarawak, Sarawak ni untuk parti yang menyokong ada formula tak? Ada apa formulanya? Sca berjasa panaskan pesaka. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Bermaksud jawab terus ya, tak perlu ambil pembuka soalan. Jadi 1 Roman jawab terus Sca, 2 Roman jawab terus berjasa. Ada lagi tak parti lain? Ada 2 lagi parti. Panaskan merujuk kepada panas, jadi tambah 3 Roman di situ panas. Dan pesaka merujuk kepada pesaka juga. Tambah 4 Roman di situ pesaka. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B ditanya, mengapakah Sabah pada awalnya menolak pembentukan Malaysia? Apa kehendak soalan? Sebab Sabah menolak pembentukan Malaysia pada awalnya. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan B ni tak macam soalan A tadi kan. Soalan A tadi di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman dan 2 Roman. Tapi soalan B ni dia tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan tu. Sabah pada awalnya menolak pembentukan Malaysia kerana penduduk berasa curiga atau bimbang terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Okey, di situ cikgu tertype 2 kali noh. Sepatutnya ayatnya hanya macam ni saja. Sabah pada awalnya menolak pembentukan Malaysia kerana penduduk berasa curiga ataupun bimbang terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Titik. Jadi curiga ataupun bimbang tu 1 markah. Lepas titik baru masuk penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak menggunakan number. Jadi guna kedua. Kenapa kedua? Sebab masuk huraian yang kedua. Jadi kedua, koma, Sabah ketika itu sedang berkembang dalam kegiatan perdagangan dan perkhidmatan awam serta terjamin keselamatan di bawah pentadbiran British. Jadi semua sekali layak dah dapat 4 markah? Ya, layak. Tengok kenapa layak. Sebab curiga ataupun bimbang 1 markah. Kemudiannya berkembang dari segi kegiatan perdagangan 1 markah. Perkhidmatan awam 1 markah. Dan terjamin keselamatan 1 markah. Jadi 4 markah kesemuanya. Okey, kemudiannya kita lihat soalan C. Sekiranya anda menjadi pemimpin di Sabah dan Sarawak pada ketika itu, mengapakah anda ingin menyertai Malaysia? Apa kehendak soalan? Sebab ingin menyertai Malaysia. Okey, tengok di ruangan jawapan bagi soalan struktur ni tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Jadi nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Pandainya. Setiap ayat wajib ada apa? Wajib ada pembuka soalan. Okey, dah teori dah tu. Jadi ambil balik pembuka soalan. Sekiranya saya menjadi pemimpin di Sabah dan Sarawak pada ketika itu, sebab saya ingin menyertai Malaysia ialah mendapat bantuan dari segi kewangan untuk membangunkan Sabah dan Sarawak. Okey, huraian ingatlah, huraian bermula daripada perkataan hal ini. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi di Sabah dan Sarawak. Contohnya, berlaku pelaburan dalam bidang kayu balak di Sabah dan lada hitam di Sarawak. Last sekali kesannya dapat menambah pendapatan negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi semua sekali ada berapa markah di situ? Ada 5 markah. Tengok, markah yang pertama dekat mana? Dekat isi, iaitu mendapat bantuan dari segi kewangan. Markah yang kedua dekat huraian. Huraian iaitu meningkatkan ekonomi di Sabah dan Sarawak. Markah yang ketiga dekat contoh, iaitu meningkatkan pelaburan dalam bidang kayu balak di Sabah dan lada hitam di Sarawak. Markah yang keempat dekat kesan. Kesan ada 2. Kesan yang pertama 1 markah iaitu menambah pendapatan negara. Dan kesan yang kedua meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi semua sekali 5 markah. Jadi layak dah dapat 4 markah penuh? Ya, sangat-sangat layak. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 20 markah iaitu 488. Baiklah kita bincang satu persatu. Soalan A dulu dia tanya, apakah pendapat penduduk
Persekutuan Tanah Melayu selepas Tunku Abdul Rahman mengumumkan rancangan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961. Apa kehendak soalan? Pendapat penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, seperti biasa untuk mulakan soalan esei, wajib ambil balik pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan tu. Pendapat penduduk Persekutuan Tanah Melayu selepas Tunku Abdul Rahman mengumumkan rancangan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961 ialah mendapat sambutan yang baik daripada penduduk dan parti politik. Titik. Lepas titik ingat bawa masuk penanda wacana, iaitu guna number. Kedua, parti politik bersetuju dan menerima cadangan pembentukan Malaysia tetapi berbeza pendapat dan pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, UMNO menyokong rancangan Tunku Abdul Rahman untuk membentuk Malaysia. Jadi semua sekali 4 markah. Macam mana boleh dapat 4 markah? Tengok markah yang pertama dekat mendapat sambutan yang baik, 1 markah. Markah yang kedua, parti politik bersetuju dan menerima cadangan pembentukan Malaysia, itu markah yang kedua. Markah yang ketiga, tetapi berbeza pendapat dalam pelaksanaannya. Dan markah yang keempat, UMNO menyokong rancangan Tunku Abdul Rahman. 4 markah penuh. Okey, soalan B. B satu Roman dia tanya, jelaskan reaksi negara-negara berikut terhadap gagasan Malaysia. Satu Roman, Singapura. Okey, untuk mulakan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Reaksi negara Singapura terhadap gagasan Malaysia ialah Parti People Action Party, pimpinan Lee Kuan Yew menyokong. Titik. Lepas titik, bawa masuk penanda wacana, iaitu kedua. Kedua, Parti Buruh Singapura menyokong namun menganggap sukar dilaksanakan. Lepas kedua. Ketiga, pedagang dan pengusaha industri juga menyokong kerana penubuhan Malaysia dapat membuka pasaran yang lebih luas. Jadi ada 3 pihak yang menyokong. Macam mana nak masuk yang menentang pula? Cara nak bezakan yang menyokong dan juga menentang menggunakan perkataan manakala. Manakala Parti Barisan Sosialis pula menentang kerana menganggap Malaysia sebagai penjajahan baru dan mencadangkan pandangan rakyat Singapura diperolehi dahulu. Okey, B. Doraemon. Reaksi negara Brunei. Okey, untuk memulakan jawapan soalan esei ini seperti biasa ambil balik pembuka soalan. Reaksi negara Brunei terhadap gagasan Malaysia ialah pada awalnya Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong gagasan Malaysia. Titik. Lepas titik, wajib letak penanda wacana. Penanda wacana apa yang cikgu ajar? Guna number, pandainya. Jadi ambil balik number start dengan kedua. Rakyat Brunei pada peringkat awal menyokong namun mahukan kemerdekaan dahulu. Macam mana nak bezakan yang menyokong dengan menentang? Menggunakan perkataan manakala. Manakala Parti Rakyat Brunei pimpinan AM Azhari pula menentang kerana mahu menggabungkan Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan dan berpendapat penubuhan Malaysia merupakan cara British mengekalkan pengaruhnya. Okey, last sekali soalan kibat dia tanya. Pada pandangan anda, mengapakah tindakan bijak Tunku Abdul Rahman mengusulkan pembentukan Malaysia telah memberi manfaat kepada kita hingga ke hari ini? Apa kehendak soalan? Tindakan bijak Tunku Abdul Rahman membentuk Malaysia memberi manfaat sampai ke hari ini. Okey, untuk memulakan soalan esei ini seperti biasa ambil balik pembuka soalan. Tindakan bijak Tunku Abdul Rahman mengusulkan pembentukan Malaysia telah memberi manfaat kepada kita sehingga ke hari ini ialah pertahanan negara dapat diperkukuh. Isi yang pertama, pertahanan negara dapat diperkukuh. Huraian, ingat huraian bermula daripada perkataan hal ini. Hal ini kerana setiap negeri akan bersama menjadi benteng untuk menentang musuh negara. Kemudiannya awak masuk contoh, iaitu contohnya serangan pengganas di Laut Datu yang menunjukkan seluruh anggota keselamatan dari semua negeri turun menentang pengganas. Dan last sekali kesannya, keselamatan negara terjamin. Jadi 4 markah di situ. Isi 1 markah, iaitu pertahanan negara diperkukuh. Huraian, setiap negeri akan bersama menjadi benteng, 1 markah. Contoh, menentang pengganas di Laut Datu. Dan last sekali, keselamatan negara terjamin, kesannya keselamatan negara terjamin menjadikannya 4 markah. Okey, baru 4 markah. Macam mana ada 4 markah lagi? Sebab 8 markah semua masuk isi yang kedua. Cara nak mulakan isi yang kedua menggunakan penanda wacana, iaitu kita ambil number paling senang. Jadi menggunakan kedua. Tak mahu guna kedua, boleh guna selain itu, di samping itu, seterusnya. Di sini cikgu nak mengajar guna number supaya lebih mudah. Jadi kedua, kerjasama ekonomi dapat diwujudkan demi kepentingan bersama. Huraiannya, hal ini dapat memanfaatkan sumber yang ada dalam setiap negeri. Contohnya, Sabah kaya dengan kayu balak, Sarawak kaya dengan lada hitam dan Tanah Melayu kaya dengan getah dan biji timah. Kesannya, menggalakkan perkembangan industri pertanian dan pelaburan dapat ditingkatkan. Okey, isi yang kedua. Ada 5 markah. Tengok, markah yang pertama dekat isinya iaitu kerjasama ekonomi dapat diwujudkan.
Yang kedua, markah yang kedua dekat uraian, iaitu memanfaatkan sumber yang ada di dalam setiap negeri. Markah yang ketiga dekat contoh, dan markah yang keempat dekat kesan. Ada dua kesan di situ, merujuk kepada dua markah. Kesan yang pertama, menggalakkan perkembangan industri pertanian, satu markah. Kesan yang kedua, pelaburan dapat ditingkatkan. Jadi isi yang kedua ada 5 markah. 5 tambah 4 menjadikannya 9 markah. Layak dah dapat 8 markah penuh? Ya, sangat-sangat layak. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.